A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid yang Ustaz kasihi. Okey, jadi alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pertama kita berkelas online PDPR kamu bersama dengan Ustaz. Jadi insya-Allah untuk kelas yang pertama kita akan tengok untuk subjek yang pertama pada hari Isnin, iaitu subjek ibadah. Jadi semua boleh buka buku ibadah, buku teks, muka surat 17. Okey. Muka surat 17 kita akan belajar iaitu 2.7 perbezaan azan dan iqamah. Perbezaan azan dan iqamah. Jadi pada subtopik ini kita nak tengok apakah beza di antara azan dan juga iqamah. Seperti mana yang kamu dah belajar dalam kelas sebelum ni, yang Ustaz dah ajar dalam kelas, kamu tahu azan ini macam mana dia punya lafaz dia, dan waktu bila kita akan lafazkan azan, kenapa kita lafazkan azan, hukum kita melafazkan azan, semua Ustaz dah cerita dah. Dan juga Ustaz dah cerita juga kepada kamu tentang iqamah, lafaz iqamah, lafaz jawab iqamah, apakah itu iqamah dan sebagainya. Semua tu kita dah belajar dalam kelas. Jadi pada hari ini insya-Allah kita nak tengok apakah perbezaan di antara yang pertama sekali ialah lafaz azan dan yang keduanya ialah lafaz iqamah. Okey. Buka buku teks muka surat 17 Okey. Ustaz akan terangkan apakah beza di antara azan dan juga iqamah. Yang pertama sekali, azan. Kita tengok. Ada lafaz azan yang dilaungkan 2 kali. Tapi berbeza dengan iqamah. Iqamah hanya sekali sahaja. Sebagai contoh kita ambil lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak? Itu azan. Itu azan 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian lafaz yang seterusnya untuk azan lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nampak? 2 kali kita sebut untuk azan. Tapi untuk iqamah kita sekali saja sebut. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Sekali saja kita sebut. Kita tak sebut 2 kali dalam satu lafaz tu. Kita tak sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak. Untuk iqamah tak macam tu. Tapi azan dia akan lafazkan dua kali. Tengok yang kedua pula. Poin yang kedua iaitu azan dilaungkan dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Apakah maksud dilaungkan dengan perlahan-lahan? Maksudnya kita lafazkan azan tu dengan nada yang ada dia punya kita panggil suara dia untuk azan. Contohnya Allahu akbar, Allahu akbar. Lambat dan tak tergesa-gesa. Contoh lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Nampak? Kita perlahan-lahan dan tak tergesa-gesa. Berbeza dengan iqamah. Iqamah disebut dengan fasih dan cepat. Apa itu fasih? Fasih itu kita sebut dengan lancar dan cepat. Kita sebut macam ni. Macam mana? Untuk iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Nampak? Cepat. Kita tak buat macam azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tak macam tu. Untuk iqamah tak macam tu. Itu beza yang kedua. Beza yang terakhir pula ialah azan menandakan telah masuk waktu solat fardu. Dengar saja azan maka itu adalah masuknya solat fardu. Tapi berbeza dengan iqamah. Iqamah menandakan telah bersiap sedia untuk solat. Itu beza dia. Kalau azan nak beritahu kata masuk waktu dah. Tapi kalau iqamah nak beritahu kata jom kita nak mula sembahyang dah ni. Itu bahasa mudah nak faham dia. Okey, boleh faham? Okey, itu adalah perbezaan azan dan iqamah. Okey, boleh faham no? Jadi untuk hari ni Ustaz nak bagi latihan. Kamu buka buku aktiviti kamu, buku teks buku aktiviti ibadah. Kamu buka muka surat 14.
Okey, muka surat 14. Tajuk yang kita dah belajar pada hari ini iaitu tajuk dia perbezaan antara azan dan iqamah. Jadi soalan dia suruh kelaskan. Maksudnya tentukan. Dalam 6 jawapan ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 saja yang diberi kat situ. 5 ke 6? 6 ni 6. Okey. 6. Apa nama ni? Ni 1. Ni 2. Ni tandakan 2. 3, 4, 5, 6. Okey, so ada 6 semua. Tentukan 3 untuk azan, 3 untuk iqamah. Jawapan dekat atas ni buat masuk saja dekat sini. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ada permasalahan tak faham nanti boleh tanya ustaz. Okey, itu sahaja untuk subjek ibadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi